Terima kasih. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya ingin ucap terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Patut merafak sembah menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sudan Ibrahim atas titah julung dalam Dewan Yang Mulia ini. Puan Yang di-Pertua, Tuanku Agong telah menitah agar kerajaan merangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kukuh dan harmoni. Saya bersetuju sepenuhnya dengan titah cadangan Tuanku. Peribahasa Melayu berbunyi, bersatu teguh, bercerai roboh. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Dan slogan kata keramat kita, bersekutu bertambah mutu. Rakyat Malaysia yang majmuk ini perlu ada perpaduan dalam negeri. Barulah kita mampu bersaing di pentas antara bangsa. 5 tahun yang lalu ketika saya menyampaikan perbahasan julung di Dewan Yang Mulia ini, saya telah pun membangkitkan isu yang serupa. Yakni kita harus melihat kemampuan rakyat Malaysia bertutur dalam berbagai bahasa sebagai satu kelebihan. Keberbagaian kebudayaan adalah kekuatan kita, bukan kelemahan. Jauh lagi penghalang perpaduan negara. Betul, Malaysia bukan sebuah negara yang besar dari segi saiz atau kependudukan. Kita berjiran dengan beberapa buah negara besar yang mempunyai kedudukan dominasi dalam kebudayaan masing-masing. Malaysia pula selalunya dipandang sebagai berada di pinggir tamadun besar, jauh daripada pusat tamadun. Walau bagaimanapun, saya berbeza pandangan dalam isu ini. Malaysia sebenarnya merupakan eksis mundi kerana kita terletak betul-betul di sempadan beberapa tamadun besar dunia. Melaka berkembang pesat 500 tahun dahulu kerana aktiviti perdagangan antara timur dan laut barat bertemu di sini. Sejarah merekodkan bahawa pada suatu ketika ada 84 bahasa kedengaran di jalan-jalan di bandar kuno Melaka. Dalam kata lain, kita sudah pun metropolitan sejak zaman bahari. Kebolehan rakyat Malaysia untuk menguasai berbagai bahasa perlu diberi tumpuan. Sudah tentu, kita harus memastikan bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu, terus diperkasakan. Seperti mana pertemuan tamadun dunia menghasilkan warisan yang begitu kaya dalam masyarakat majmuk Malaysia. Pertemuan antara bahasa yang berbagai dengan bahasa kebangsaan kita mampu menghasilkan cetusan buah fikiran yang hebat. Bayangkan kalau karya-karya unggur bahasa lain diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jika ini berlaku, maka bahasa kebangsaan kita bukan sahaja menjadi bahasa yang lebih dinamik, mampu membawa gagasan dari berbagai budaya, malah bahasa Melayu akan menjadi bahasa ilmu yang hebat. Dalam aspek ini, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, ITBM, boleh memainkan peranan utama untuk merangsangkan pasaran terjemahan ini. Dalam kita memastikan rakyat Malaysia mampu menguasai bahasa kebangsaan, kita tidak harus mengabaikan kemampuan rakyat Malaysia bertutur dalam berbagai bahasa. Bayangkan, sebahagian besar rakyat Amerika Syarikat cuma boleh memahami bahasa Inggeris. Manakala majoriti rakyat negara China hanya bertutur dalam bahasa China sahaja. Apabila dua kuasa besar ini bersaing, apa peranan Malaysia dalam konteks antarabangsa zaman ini? Berbanding dengan negara-negara tersebut, rakyat Malaysia bukan sahaja mampu bertutur dalam bahasa Melayu, malah bahasa Inggeris, Cina, Tamil, Arab dan sebagainya. Sekarang lagi ada rakyat kita yang memang berpakat boleh berbahasa bertutur dalam 7-8 bahasa lagi. Ada bahasa Korean, bahasa Jepun. Mampukah kita menjadi negara kita yang dihormati dengan kekuatan keberbagai bahasa dan budaya serta keupayaan diplomatik?
Bayangkan, Malaysia menjadi pendamai dunia kerana kita boleh mengajar dunia untuk hidup harmoni dalam kemasymukan kaum dan agama. Puan Yang di-Pertua, pada zaman ini kita tahu tak ramai orang lagi yang membaca buku, iaitu walaupun saya ingin menggalakkan ITBM lebih banyak menerbitkan, mencetakkan buku, menggalakkan pembacaan buku, tetapi saya pun faham tak ramai minat lagi baca buku. Justru lebih afdal kita tidak menggunakan lagi perintah larangan penerbitan buku. Antara tahun 1998 hingga 2023, sebanyak 781 penerbitan telah dikenakan tindakan perintah larangan di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Dan untuk makluman, sebenarnya jawapan yang diberikan kepada saya pada tahun yang lepas adalah 798 jilid buku yang dikenakan tindakan larangan, perintah larangan tersebut. Tetapi apabila saya buat carian di database KDN, saya dapat sahaja 781 jilid buku. Dan antaranya 348 jilid buku dalam bahasa Melayu, 246 jilid buku bahasa Inggeris, 135 jilid adalah bahasa Cina, 16 jilid bahasa Tamil dan 28 jilid buku bahasa Indonesia. 8 lagi buku dalam bahasa lain seperti bahasa Arab, bahasa Korean dan sebagainya. Ini bermakna hampir 45% buku yang dilarang terbitan adalah dalam bahasa kebangsaan kita. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 telah pun dikuatkuasa selama 40 tahun. Tahun ni 40 tahun dah. Kita harus sedar akan perubahan zaman. Pada hari ini, orang yang berniat jahat mencapai faham penerbitan sudah pun tidak lagi mencari sumber fizikal. Tak ada orang baca buku dah. Mahu bahan lucu ataupun mahu bahan lucah, online. Mahu sebar berita palsu, online juga. Mahu membuat provokasi isu 3A, juga online. Malangnya, kita masih cuba sekat sini sana untuk bahan-bahan bentuk pencetakan. Ia hanya memberi satu persepsi negatif kepada orang awam bahawa penggunaan suatu bahasa dalam negara ini selalu dipantau dan disekat. Maka nanti akan ada orang yang membayangkan, jikalau kita ingin mengajar ilmu pengetahuan atau berbincang dengan lebih mendalam tentang isu falsafah, eloklah kita guna bahasa lain agar kita dipantau ataupun disekat. Ini sudah tentu memudaratkan bahasa kebangsaan kita. Puan Yang di-Pertua, kini Malaysia berada di persimpangan yang amat penting untuk membaharui struktur ekonomi negara. Ramai rakyat di luar sana ataupun yang beromat duduk dalam Dewan Yang Mulia ini meluahkan kebimbangan mereka terhadap nilai ringgit. Namun, ramai sebenarnya tidak tahu bahawa nilai mata wang bukan satu-satunya penanda bagi menakar kesihatan ekonomi suatu negara. Di sini saya petik dua perkara sahaja untuk menunjukkan keadaan ekonomi negara yang sebenar. Pertamanya, pinjaman kerajaan dalam mata wang asing pada tahun 2023 hanya adalah 2.1%, dan kalau kita berbandingnya dengan tahun 1997, ketika tu pinjaman negara, pinjaman kerajaan dalam mata wang asing adalah 21.7%. Jadi perbezaan 10 kali ganda. Kedudukan kita sekarang jauh lebih selamat berbanding dengan situasi dulu. Kedua, non-performing loan dengan izin pada tahun 1997, iaitu ketika krisis kewangan Asia adalah 18.6%. Tahun lepas, tahun 2023, 1.65% saja. Paling penting sekali, ekspor negara kita bertambah baik sejak suku keempat tahun lepas. Pertumbuhan ekspor kasar negara dalam mencatat trend positif, iaitu 8.7% pada bulan Januari tahun 2024 baru-baru ini. Sememangnya,
Tugas kita sebagai wakil rakyat ialah untuk memantau dan meimbangi dasar-dasar kerajaan. Namun, memuji biar berpada, mengkritik biar berhemah. Jangan kita melampaui batas dengan melontar kenyataan yang tidak benar sehingga menjejaskan sentimen pelaburan negara kita. Biarlah kita memberikan kritikan yang konstruktif. Puan Yang di-Pertua, dalam pada itu saya juga bersetuju dengan rancangan kerajaan untuk melaksanakan subsidi bersasar bagi mengurangkan pembaziran. Umpamanya, bilangan kenderaan diesel hanya meningkat kurang daripada 3% sejak tahun 2019. Namun jualan diesel bersubsidi meningkat sebanyak 40%. Ini adalah salah satu contoh bahawa kita perlu ambil tindakan drastik supaya wang cukai rakyat sampai kepada golongan yang layak dan bukan dicuri atau diselutup. Rentetan pelaksanaan dasar subsidi bersasar, saya juga berharap kerajaan akan melakukan pembaharuan dasar pengangkutan yang drastik. Wang yang berjaya dijimatkan berikutan pelaksanaan subsidi bersasar harus dilabur semula untuk penambahbaikan pengangkutan awam di seluruh negara, bukan sahaja di Lembah Kelang. Tanpa penambahbaikan sistem pengangkutan awam di bandar sekunder dan luar bandar, rakyat kita masih terpaksa bergantung kepada moda pengangkutan peribadi. Dalam keadaan ini, sebarang pengurangan subsidi petrol sudah tentu akan memberi impak yang sangat berat kepada semua. Saya masih lagi ingat lirik lagu patriotik lama. Saya tak pandai nyanyi seperti Puan Yang di-Pertua, tak merdu, tak sedap. Jadi saya petik lirik saja. Kampungku sudah berjaya, pembangunan sekeliling, ada jentera, ada kereta proton saga, sawah padi menguning. Sedap lagu tu, tetapi saya tak pandai nyanyi lah, maaf. Ya, kita bangga menghasilkan kenderaan negara sendiri. Namun pandangan bahawa milikkan kenderaan peribadi itu satu penunjuk kekayaan negara harus berubah. Kita lihat di negara-negara maju, rakyat mereka tak kira pendapatan atau pangkat menggunakan pengangkutan awam. Pemilikan kenderaan peribadi bukan keperluan asas. Saya akan gulung. Rakyat tidak perlu dibebani hutang pinjaman semata-mata kerana tiada pengangkutan awam yang efisien untuk bergerak, terutamanya ulang alik antara tempat kerja dan rumah. Jadi akhir sekali, pembaharuan dasar ekonomi dan pasaran perlu dilakukan secepat mungkin. Justru saya berharap ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini akan memberi tumpuan untuk membicarakan perkara yang akan memanfaatkan negara kita dalam jangka masa panjang, bukan membuat provokasi yang memecah belah masyarakat kita. Dengan itu, sekali lagi saya menjunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keluang. Saya jemput Yang Berhormat Pasir